Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 5 SK Bukit Piatu. Okey, berjumpa lagi untuk kelas sejarah pada kali ini. Okey. Sebelum ni kita dah belajar, minggu lepas kita dah belajar tentang institusi raja payung negara. Kita belajar tentang raja daulat tonggak kerajaan. Masih ingat tak lagi? Dia punya hierarki ataupun kedudukan dia. Okey, yang pertama adalah sultan ataupun raja. Bawah sultan raja itu adalah pembesar. Bawah pembesar rakyat, kemudian hamba. Okey, hari ni kita nak masuk payung negeriku. Okey, raja atau sultan berperanan sebagai ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Kini terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Ketua negeri-negeri tersebut menggunakan gelaran yang berbeza. Okey, kalau kamu tengok kat sini kamu boleh perhatikan. Okey, kamu boleh perhatikan dekat sini. Gambar di sini. Okey, peta Malaysia ni kalau kamu tengok, okey, hanya 2 sahaja tidak menggunakan gelaran sultan, iaitu Perlis dan juga Negeri Sembilan. Okey, Perlis dan juga Negeri Sembilan dan juga Melaka. Okey, nanti cikgu terangkan. Okey, di Perlis dia gunakan gelaran Raja Perlis. Di Negeri Sembilan digunakan Yang di-Pertuan Besar. Okey, Yang di-Pertuan Besar. Okey, selain tu Kedah, Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, okey, menggunakan gelaran sultan. Melaka tak ada sultan. Okey, Melaka, Sarawak dan juga Sabah tidak ada sultan ataupun raja, tetapi dia ada Yang di-Pertua. Okey, Yang di-Pertua. Yang di-Pertua. Dia Yang di-Pertua ni dilantik oleh Agong. Maksudnya Agong ni adalah paling tinggi sekali. Agong ni diibaratkan sebagai ketua kepada raja atau sultan. Dia ada dia punya giliran. Giliran menjadi macam sekarang ni, giliran Pahang menjadi Agong untuk 5 tahun, kemudian nanti akan ditukar negeri lain. Kemungkinan besar selepas ini antara Perak ataupun Johor. Okey, itu dia ada sistem penggiliran untuk menjadi Agong. Okey, so 9 negeri ni diorang boleh menjadi Agong. Yang di-Pertua tak boleh. Melaka, Pulau Pinang, Pulau Pinang tadi tertinggal. Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan juga Sarawak, diorang tak ada raja ataupun sultan. So diorang tak menjadi Agong. Kalau kamu perasan, kalau wilayah, contoh wilayah Persekutuan, wilayah Labuan, lagi satu wilayah Putrajaya, dia punya ketua adalah Agong. Okey, dia punya ketua tu adalah Agong. Okey. So kita tengok sebagai warisan negara, institusi raja amat penting kepada kita semua kerana menjadi asas kepada pembentukan negara pada hari ini. Kita seharusnya menyanjungi dan menghargai institusi raja dengan sepenuh hati. Okey, kalau kamu tengok dekat sini kat sini, tahukah anda? Okey, tengok kat sini, tahukah anda Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah tidak mempunyai institusi raja. Yang di-Pertua Negeri dilantik sebagai ketua negeri oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini yang cikgu terangkan tadilah. Okay, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, dan yang ketiga, di Negeri Sembilan rajanya digelar sebagai Yang di-Pertuan Besar, manakala Perlis gelaran raja dikekalkan untuk pemerintahannya. Okey, cikgu sebut sebelum ni, kalau kamu nak tahu, Agong yang pertama di Malaysia berasal daripada Negeri Sembilan, Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan.
Okey, Tuanku Abdul Rahman namanya. Okey. Nanti kita akan belajar itulah. Baik. Okey, seterusnya kita akan masuk raja ditaati dan dihormati. Okey, sikap taat setia rakyat terhadap raja telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Okey, dalam buku Sulalatus Salatin. Okey, Sulalatus Salatin ni adalah sebuah buku. Maksud Sulalatus Salatin ni dia berasal daripada perkataan Arab. Okey, maksud dia adalah pertuturan raja-raja. Okey, pertuturan raja-raja. Ataupun Sulalatus Salatin ni dikenali juga sebagai sejarah Melayu. Okey, dikenali sebagai sejarah Melayu. Okey, cikgu ulang sekali. Sikap taat setia rakyat terhadap raja telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Dalam buku Sulalatus Salatin, wa'adat atau perjanjian yang termeterai antara raja iaitu Seri Teri Buana dengan rakyat iaitu Demang Lebar Daun menjadi asas pembentukan sikap taat setia tersebut. Rakyat berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja. Raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Okey, kita tengok kat situ. Okey, Sulalatus Salatin ni cikgu dah terangkan tadi. Okey, wa'adat ni maksud dia perjanjian lah. Okey, perjanjian antara raja dan juga rakyat. Okey, zaman dulu. Maksudnya, tengok istilah perjanjian yang termeterai. Maksudnya termeterai ni kedua-duanya bersetuju. Okey, antara raja. Antara raja iaitu Seri Teri Buana. Ataupun nama dia, nama Seri Teri Buana ini ialah Sang Nila Utama. Dia ni dulu raja yang memerintah kawasan yang besar lah di alam Melayu ni. Kawasan yang besar di alam Melayu ni. Dia punya pusat dia di Palembang. Pusat dia di Palembang. Okey, itu raja dan rakyat. Rakyat ni Demang Lebar Daun nama dia. Okey, so daripada situ antara dua ni berjanji. Berjanji untuk membuat perjanjian yang mana rakyat akan taat kepada raja manakala raja akan memerintah dengan adil dan saksama. Okey, kalau kita tengok situ cikgu bacakan sikit petikan tu. Perjanjian Patik mohonkan anugerah ke bawah duli yang maha mulia segala hamba Melayu. Jikalau ada dasarnya ke bawah duli, Patik pohonkan jangan ia difadihatkan dinista yang keji-keji. Kalau patut pada hukum syarak, bunuh tuanku. Jangan duli tuanku IB. Okey, kabullah hamba akan janji paman itu, tetapi hamba pun minta janji juga pada paman. Hendaklah oleh segala anak cucu hamba jikalau ada salah sekalipun atau zalim jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera berundur hingga takluk negerinya juga. Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu Patik pun berubahlah tuanku. Baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. Okey, maksudnya kat sini dua-dua ni, okey, cikgu ceritakan sikit Okey, dua-dua ni yang Demang Lebar Daun ni, okey, Demang Lebar Daun ni, yang ni, okey, yang ni dia minta supaya raja ni Seri Teri Buana ni tadi untuk memerintah secara adil. Kalau zaman dulu kita tahu raja ni memang kuasa dia kuasa yang mutlak. Okey, kuasa yang mutlak. Kuasa dia orang ni sangat mutlak. Dia orang ni adalah hakim. Kalau zaman dulu salah, dia boleh jatuhkan apa-apa hukuman. Tapi Demang Lebar ni cakap, tolong berlaku adil pada hukuman tu. Okey, tolong berlaku adil pada hukuman. Jika patut pada hukuman syarak bunuh, tuanku jangan duli tuanku IB. Okey. Okey, yang raja ni pula, yang ni
Kamu tengok raja ni pula, Seri Tribuana ni pula, dia pula minta perjanjian yang mana mestilah rakyat jelata ataupun cucu-cucu tu, rakyat jelata lah maksudnya, rakyat jelata semua mestilah taat perintah kepada raja. Okey, taat perintah kepada dia. Janganlah derhaka kepada raja. So Demang Lebar cakap, kalau tengok perbualan yang ni pula, Demang Lebar cakap, baiklah kan, baiklah tuanku. Tapi kalau cucu-cucu tuanku yang mulakan dulu ataupun mengkhianati perjanjian ni, maka rakyat akan tidak akan taat seti kepada raja. Okey, kalau kamu tengok pada ayat tu dia ada tulis kabullah hamba akan janji paman. Kita akan tengok istilah-istilah dia tu, istilah-istilah tu. Okey, kalau kamu tengok dekat bawah tu fadihat ni adalah perbuatan mencela. Okey, perbuatan mencela. Syarat ni hukum mengikut agama Islam. Temetrai ni dipersetujui. Nista ni kata-kata yang menghina. Okey, dan paman ni panggilan untuk lelaki yang dihormati atau lebih tua. Maksudnya raja ni menghormati Demang Lebar Daun tadi. Okey, dia menghormati. Sebab tu dia panggil paman. Kalau zaman sekarang ni kita panggil sama ada tuan, encik, kan? Okey, zaman dahulu dia gelaran dia untuk orang yang dihormati atau lebih tua, paman. Okey, seterusnya kita masuk sedikit lagi, raja berdaulat. Okey, raja atau sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disandungi oleh rakyat jelata. Melalui waadat antara Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun, lahirlah konsep daulat dan derhaka. Okey. Untuk daulat. Okey, daulat ni, maksud daulat ni kita tengok daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Okey, raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat pribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Okey, kalau kita tengok maksud, kalau ikut kamus Dewan Bahasa, maksud daulat ni adalah kebahagiaan. Okey, kebahagiaan. Okey, tapi sebenarnya perkataan daulat ni berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud kerajaan ataupun gugusan jajahan. Kalau kita tengok selalu kalau macam hari keputeraan agung, hari keputeraan Baginda Agung kan ada daulat tuanku. Okey, asal usul laungan daulat tuanku ni sebenarnya nak menunjukkan zaman dahulu, Raja Melayu dahulu ada kuasa yang mutlak. Ada kuasa yang mutlak. Maksudnya diorang ni tak ada saingan. Maksudnya daulat tuanku. Kuasa raja ataupun sultan inilah yang paling tinggi. Okey, daulat Raja Melayu pada masa itu adalah lambang kekuasaan mutlak yang tidak boleh disaingi. Okey, itu kita tengok, itu daulat. Okey, itu daulat. Kita tengok pula derhaka. Okey, kita tengok derhaka. Okey, derhaka. Apa maksud derhaka? Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Okey, hukuman yang setimpal. Okey, raja berdaulat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. Rakyat dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Okey, zaman dulu, cikgu nak cerita sikit lagi Zaman dulu orang takut dengan raja ni, takut derhaka dengan raja sebabnya takut terkena tulah. Okey, tulah ni sebenarnya maksud tulah ni adalah petanda buruk akibat ingkar perintah sultan. Okey, maksudnya kalau biasalah itu tulah tu kena tulah, ingkar. Tapi kena ingat zaman dulu bukannya rakyat saja, kalau rakyat
tak ingkar ataupun derhaka pada sultan akan kena tulah, tapi raja ataupun sultan pun boleh kena tulah, kena tulah jika baginda memerintah secara zalim. Okey, baginda memerintah secara zalim, baginda pun, raja atau sultan tu pun boleh terkena tulah akibat ataupun petanda yang buruk. Okey? Okey, faham? Boleh dapat. Okey, so secara simpulnya tadi, kesimpulannya sumpah tadi, sumpah setia tadi boleh cikgu pendekkan. Okey, sumpah setia diraja antara demang lebar daun dan sang dengan Seri Teribuana tadi. Yang pertama, tidak boleh derhaka, rakyat tidak boleh derhaka kepada raja. Okey. Yang kedua, tidak menghukum rakyat, raja itu sendiri tidak menghukum rakyat secara zalim. Okey. Dan yang ketiga, pantang Melayu derhaka kecuali raja nan zalim. So itu dapat kesimpulan daripada perjanjian ataupun apa tadi, wa'ad tadi. Okey, wa'ad tadi, perjanjian ni, itulah 3 perkaranya. Okey, sebelum cikgu lupa mengakhiri kelas ni, pastikan kamu menyediakan buku nota yang besar tu. Okey, buku nota yang besar tu, segala nota ataupun kerja sila kamu buat dalam buku tersebut. Okey. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh kamu PM cikgu, tapi nyatakan nama dan dari kelas mana. Okey, kemudian barulah kamu ajukan soalan apa yang kamu tidak faham yang kita belajar pada minggu ini. Okey, sekian. Jumpa lagi. Moga-moga kita dapat bertemu secara fizikal lah di dalam kelas. Okey, supaya banyak benda yang cikgu boleh cerita kepada kamu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.